Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Menarik, hari ini saya akan berkongsi sebuah kisah misteri internet yang saya jumpa di reddit.com. Pada mereka yang tidak tahu, reddit.com ialah sebuah laman website di mana pengguna boleh berkongsi pelbagai topik dan pengguna lain boleh menjawab perkongsian tersebut. Di reddit.com juga ada banyak ruangan khas ataupun dikenali sebagai subreddit. Ada banyak subreddit yang membincangkan topik-topik tertentu, seperti subreddit membincangkan pasal kereta, pasal kewangan, pasal pelaburan, perhubungan dan sebagainya. Dan di antara subreddit ini ada subreddit yang dikenali sebagai Reddit ataupun diterjemahkan menjadi Tanya Reddit. Di sini pengguna boleh bertanya pelbagai soalan dan ia akan dijawab oleh pengguna Reddit yang lain. Pada tahun 2016 dahulu, ada satu soalan yang ditanya di subreddit Reddit. Dan soalan ini berbunyi, kepada mereka yang tidak sengaja membunuh orang, apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah sebuah soalan yang bukan sahaja mengejutkan, tetapi ia menarik perhatian pengguna yang lain. Dengan itu, pengguna-pengguna yang tidak sengaja membunuh orang menceritakan pengalaman mereka di situ. Di antara banyak-banyak balasan daripada pengguna Reddit ni, ada satu balasan yang menarik perhatian orang ramai. Penulis yang menceritakan pengalaman ini saya akan gelar sebagai OP ataupun original poster. OP menulis yang semasa dia berumur 10 ataupun 12 tahun, di taman perumahan tempat mereka tinggal ada satu tempat yang mereka selalu lepak. Kawasan tempat lepak ni adalah kawasan berbukit. Kawasan berbukit tu ada sebuah gua dan berdekatan dengan kawasan bukit tu ada sebuah tebing. Dan di kawasan gua ni, di sanalah mereka akan meletakkan kerusi, meja, dan setiap petang OP dan rakan-rakan dia yang berumur 10 sehingga 12 tahun akan pergi ke situ untuk bermain. Di kawasan perumahan mereka ni juga ada seorang kanak-kanak yang sebaya dengan mereka. OP menggelar kanak-kanak ini sebagai pelik ataupun ganjil dan dia menjangka ini adalah seorang kanak-kanak kurang upaya. Ada satu ketika mereka di dalam perjalanan menuju ke tempat lepak mereka ni, mereka perasan kanak-kanak kurang upaya tu sedang duduk di kerusi mereka dan kerusi tu berada di bahagian atas sementara OP dan rakan-rakannya berada di bawah bukit. Bila mereka melihat kanak-kanak OKU ni duduk di kerusi yang mereka gelar sebagai guard chair, mereka segera memarahi kanak-kanak ni dan mengarahkan dia untuk turun dan beredar dari situ. Bukan sahaja dia enggan, tetapi dia membuang batu dan juga lumpur. OP dan rakan-rakannya kemudian naik ke atas bukit melalui jalan belakang. Bila mereka berada di atas bukit, di sini OP menceritakan apa yang terjadi agak samar-samar. Ataupun di dalam ayat bahasa Englishnya, "It gets fuzzy here", bermaksud perincian apa yang berlaku ketika mereka berada di atas bukit tidak diceritakan dengan teliti. Dia hanya teringat yang kanak-kanak OKU tersebut telah pun berada di bawah tebing dengan darah keluar dari mulut dia, kedudukan badannya kekok ataupun ganjil. Mereka yang takut dengan apa yang mereka lihat, OP dan rakan-rakannya kemudian berlari meninggalkan bukit, meninggalkan kanak OKU di tebing bukit. Mereka kemudian balik ke rumah dan tidak menceritakan ini kepada sesiapa, malah mereka tidak bercerita kisah ini di kalangan mereka pun. Ini berlaku sekitar 1980-an di mana OP menceritakan dia tidak ingat perincian sebab dia masih lagi kanak-kanak, tapi dia masih ingat kisah ataupun insiden ini ada dilaporkan di akhbar. Menurut OP lagi, kanak-kanak OKU ini tidak pernah ditemui sehinggalah hari ini. Tidak sehingga beberapa lama kemudian, kawasan taman perumahan mereka kecoh dengan kehilangan seorang kanak-kanak. Bila OP tengok siapa yang hilang, itu adalah kanak-kanak OKU yang mereka tinggalkan di bawah tebing. Perkongsian daripada OP ini mendapat pelbagai reaksi daripada pengguna Reddit yang lain. Ada yang menuduh dia penipu, ada yang menuduh dia mereka cerita, ada yang menuduh dia sebagai pembunuh. Dengan itu, ada sesetengah pengguna Reddit yang memutuskan untuk mencari kebenaran di sebalik kisah daripada OP ini. Mereka melihat kisah yang dikongsikan daripada OP ini seperti ada meninggalkan
clue ataupun petanda. Contohnya, dia ada meninggalkan lokasi tempat kejadian, tahun, dan dia juga ada meninggalkan petanda yang terbesar sekali, iaitu Opie menceritakan kisah ini pernah dipaparkan di akhbar. Pengguna-pengguna Reddit yang lain dengan menggunakan clue-clue ini mencari kebenaran di sebalik cerita daripada Opie, dan akhirnya mereka menemui sebuah laporan akhbar yang kisah laporan ni hampir sama dengan apa yang diceritakan oleh Opie. Pengguna Reddit yang lain menemui sebuah laporan akhbar dengan tajuk Search Intensifies for Missing Boy, di mana fakta kes hampir sama dengan kisah Opie dan ia disyaki mempunyai kaitan. Dengan menggunakan fakta-fakta dari laporan ini, pengguna Reddit yang lain mula mengisi teka-teki yang ditinggalkan oleh Opie. Kalau laporan ini memang sama dengan kisah Opie, tahun yang dimaksudkan ialah tahun 1988. Tempat di mana insiden ini berlaku ialah di St. Charles County, Amerika Syarikat. Di dalam laporan tersebut juga ada menyebut tempat kegemaran kanak-kanak untuk melepak di Elm Point Road, St. Charles County. Budak lelaki yang dimaksudkan oleh Opie bernama Scott Clishoot. Perincian laporan tersebut mengatakan Scott Clishoot 9 tahun berasal dari Leveren Street, St. Charles County, Missouri, Amerika Syarikat. Dia dilaporkan hilang sejak 8 Jun 1988. Scott keluar dari rumah memakai t-shirt dengan ayat Root Dog, seluar kaki dan kasut berwarna merah dan hitam. Laporan ini menceritakan kali terakhir Scott dilihat ialah ketika dia bermain di kawasan tempat lepak Opie, dan polis mengesyaki disebabkan sewaktu kejadian berlaku hujan lebat. Dengan itu Scott dipercayai telah masuk ke dalam gua untuk berlindung. Namun begitu, disebabkan oleh tanah runtuh, laluan gua tertutup dan dia disyaki terperangkap di dalam gua. Teori yang lain pula mengatakan Scott tertimbus oleh tanah, dan ada lagi teori yang mengatakan Scott lemas dan hanyut di bawah tebing. Selain daripada itu, ada juga yang percaya Scott telah diculik. Pencarian besar-besaran dilakukan. 50 orang anggota penyelamat bertugas untuk mencari Scott beserta dengan anjing pengesan, tapi mereka gagal untuk menemui keberadaan Scott sehinggalah kes ditutup, tidak sehingga ia dibuka sebanyak 4 kali untuk tahun-tahun seterusnya, iaitu pada tahun 2007, pada tahun 2011, pada tahun 2013 dan juga pada tahun 2016. Namun begitu, untuk tahun-tahun ini mereka tetap gagal untuk mencari keberadaan Scott ataupun apa yang terjadi dengan dia. Kalau kisah ataupun pengakuan Opie di reddit.com ini sama dengan laporan di akhbar, apa sebenarnya yang terjadi dengan Scott? Kenapa anjing pengesan tidak dapat mengesan Scott di mana? Ada pengguna yang mencadangkan ketika Scott terjatuh ke tebing dan tidak sedarkan diri, mereka percaya dia telah ditimbus oleh tanah runtuh. Itulah dia tidak ditemui walaupun oleh anjing pengesan sekalipun. Walaupun banyak teori yang muncul, walaupun pihak polis pun sudah tahu tentang kisah ini, mereka masih lagi menemui jalan buntu. Sehingga hari ini masih ada lagi pengguna Reddit yang menyiasat siapa identiti sebenar Opie. Ada yang telah pun menemui identiti sebenar Opie, di mana dia tinggal, siapa nama dia dan sebagainya, tetapi tiada bukti sahih untuk mengaitkan Opie dengan apa yang dilaporkan pada tahun 1980-an dahulu. Sebab ini boleh juga jadi kisah rekaan, boleh juga jadi sebuah kisah kebetulan, dan mungkin ini adalah sebuah kisah kebenaran. Apa yang pasti, itu adalah sebuah misteri internet yang masih lagi menjadi tanda tanya sehingga hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini, perkongsian tentang misteri internet. Apa pendapat anda tentang kisah ini? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kalau ada topik lain lagi yang anda mahu saya ceritakan, anda mahu saya rungkaikan, huraikan ataupun sebagainya, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.